Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan tentang video yang bertajuk Cabaran dalam Pembangunan Lestari di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri Nora Syikin binti Ahmad Zaini, seterusnya Julia binti Rizal, Narisa anak perempuan Manak, Alia Bakish binti Anas dan akhir sekali Abdul Azim. Kelestarian seringkali didengar dan diguna pakai pada masa kini. Namun, sejauh manakah masyarakat mampu menghayati konsep kelestarian itu sendiri? Bagaimanakah konsep kelestarian ini dapat membantu dalam melahirkan pengguna yang dapat mengimbangkan antara ekosistem alam sekitar dan memastikan kesejahteraan hidup? Konsep kelestarian ini merupakan satu paradigma pemikiran futuristik dengan mengambil kira keseimbangan persekitaran, ekonomi dan sosial dalam merancang pembangunan dan peningkatan kualiti hidup. Dengan kata yang mudah, ia merupakan satu konsep yang mendasari prinsip bahawa semua keperluan untuk hidup dan kesejahteraan bergantung secara langsung maupun tidak langsung terhadap semula jadi. Kita sedari bahawa pembangunan ekonomi dan teknologi dunia kini semakin canggih untuk memenuhi keperluan penduduk yang semakin meningkat. Lantaran itu, pembangunan dari segi infrastruktur kian rancak dilaksanakan yang meliputi keperluan sosial dan ekonomi manusia. Keperluan sosial seperti akses kepada kesihatan, pendidikan, rekreasi dan perumahan dilihat sebagai elemen penting dalam memenuhi kesejahteraan penduduk. Tanpa disedari, keperluan kepada pembangunan infrastruktur sebegini menguna kepada masalah kemusnahan alam semula jadi. Aktiviti pembersihan hutan giat dijalankan atas nama pembangunan sehingga mengakibatkan kemusnahan habitat, flora dan fauna. Selain itu, bencana alam juga seringkali berlaku tanpa diduga dan ia memberi sedikit kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menghargai alam semula jadi. Oleh itu, Badan Antarabangsa telah memperkenalkan konsep alam sekitar lestari yang menekankan aspek kebersihan keselesaan alam sekitar itu sendiri. Pembangunan atau kemajuan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar daripada musnah. Pemeliharaan membawa maksud membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Pemeliharaan pula meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diteroka dengan rakus oleh manusia. Idea pembangunan lestari dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan secara berterusan dan bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Memang tidak dapat dinafikan lagi isu cabaran dalam pembangunan lestari di Malaysia menjadi salah satu topik yang semakin diberi tumpuan di negara ini. Seriusnya, cabaran dalam pembangunan lestari di Malaysia bergantung kepada sejauh mana seseorang atau organisasi mementingkan pembangunan lestari di Malaysia. Satu pihak, terutamanya ahli akademik, environment dan badan pertubuhan bukan kerajaan mesra alam (ENGO) beranggapan Malaysia mengalami krisis cabaran dalam pembangunan lestari alam sekitar. Manakala, di satu pihak lain, terutamanya pihak kerajaan, beranggapan sebaliknya. Walau bagaimanapun, pihak ini bersependapat bahawa pembangunan dalam lestari di Malaysia mengalami tekanan akibat permodenan dan pembangunan. Memandangkan aktiviti-aktiviti perniagaan adalah ejen pembangunan dan pemodenan, memberi impak kepada cabaran dalam pembangunan lestari di Malaysia, maka mereka sepatutnya mengurangkan tekanan terhadap alam sekitar dalam setiap aktiviti untuk memastikan pembangunan lestari di Malaysia dicapai. Di Malaysia, secara amnya boleh dikatakan hubungan perniagaan dan alam sekitar tidak diberi perhatian yang sepenuhnya. Dalam hubungan cabaran dalam pembangunan kelestarian, di sini penyelidik meneropong jauh ke hadapan iaitu suatu sudut di mana mengubah struktur dan operasinya untuk membolehkannya memenuhi cabaran dalam pembangunan kelestarian yang semakin penting. Walau bagaimanapun,
Terdapat pelbagai ranjau dan duri yang perlu ditempuhi untuk memastikan alam sekitar diberi pertimbangan yang sewajarnya. Seterusnya, cabaran pembangunan lestari berlaku akibat perkembangan ekonomi dan perubahan zaman kemanusiaan yang mengakibatkan lapisan ozon menipis kerana penggunaan kenderaan yang berleluasan dan menyebabkan berlakunya pencemaran udara dari hasil pelepasan asap kenderaan yang semakin meningkat. Di sini kita dapat lihat cara berfikir mengenai hubungan manusia dengan alam sekitar yang berubah. Malangnya bukan ke arah yang baik, kerana kita menerima tekanan modernisasi yang kuat untuk menafikan tanggungjawab penanggung akibat masa hadapan hasil tindakan sekarang. Turut dinyatakan, selagi kemiskinan yang berleluasan berlanjut, tidak akan ada harapan untuk mencapai keharmonian antara manusia dan alam sekitar. Hal ini kerana wujudnya kesaling hubungan antara ekologi dan ekonomi. Dalam hal ini, kita perlu mencapai pendamaian antara manusia dan kepentingan pemeliharaan alam sekitar bagi jangka masa yang panjang, serta keperluan mendadak yang memaksa pembangunan bagi memenuhi keperluan asas manusia. Revolusi ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang meningkat yang mampu mengubah manusia untuk memanipulasikan alam semula jadi agar memberi impak kepada dunia. Peningkatan kependudukan di suatu daerah menyebabkan berlakunya pemanasan global. Hal ini kerana hutan-hutan terokai dan pokok-pokok ditebang untuk dijadikan suatu tempat perdiaman oleh kerana peningkatan penduduk yang tidak mempunyai rumah sendiri. Terdapat beberapa cabaran dan isu pembangunan alam sekitar, melestarikan alam sekitar. Yang pertama, isu alam sekitar. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, alam sekitar didefinisikan sebagai segala benda atau suasana yang ada di sekeliling kita. Dalam konteks pembangunan mampan, alam sekitar yang diberikan penekanan adalah seperti sumber air, udara dan bahan buat manusia sama ada mengandungi bahan kimia atau tidak. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh ketua-ketua negara Commonwealth yang menegaskan tentang pemeliharaan alam sekitar dalam proses pembangunan mampan, jelaslah bahawa isu alam sekitar adalah jangka panjang yang perlu dititik beratkan sepanjang masa. Perancangan bandar yang dilaksanakan perlu berasaskan kepada memperbaiki kualiti alam sekitar sambil menyokong pembangunan sosial dan ekonomi negara. Perancangan bandar yang dilaksanakan perlu berasaskan kepada memperbaiki kualiti alam sekitar sambil menyokong pembangunan sosial dan ekonomi negara. Isu pemeliharaan alam sekitar adalah isu utama yang paling genting. Antara cabaran alam sekitar yang sering dihadapi oleh negara yang menuju pembangunan pusat adalah kemerosotan kualiti udara, air dan sungai. Isu pelupusan sisa pepejal dan sisa toksik serta kesesakan lalu lintas. Pengurusan alam sekitar perlu mengambil kaedah mengintegrasikan pertimbangan alam sekitar dan usaha pemeliharaan dalam perancangan dan pembangunan mampan. Isu kedua ialah isu kemiskinan. Mengenai isu ini, menurut Johar 1956 menyatakan bahawa negara-negara yang menuju era pembangunan akan menekan aspek pembinaan ruang-ruang perniagaan, pejabat dan pelbagai infrastruktur yang semestinya akan melibatkan penggunaan tanah yang luas. Kepadatan mungkin akan berlaku di kawasan-kawasan sedang membangun. Kewujudan peluang pekerjaan yang meluas di kawasan sedang membangun akan menarik lebih ramai imigran, sama ada imigran tempatan maupun dari negara asing. Pihak kerajaan mengambil inisiatif dengan membina kediaman dalam bentuk flat, pangsapuri dan kondominium. Objektif pembangunan lestari. Terdapat beberapa objektif yang telah ditentukan di dalam pembangunan lestari yang telah dirancang oleh pihak kerajaan. Objektif ini melibatkan ekonomi, sosial dan juga ekologi yang mana selama ini merupakan garis panduan yang perlu dicapai dan diperolehi di dalam melaksanakan pembangunan lestari. Melihat dari segi ekonomi, terdapat beberapa kriteria yang diambil
Kriteria yang diambil penekanan di dalam pembangunan lestari iaitu pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan. Ekonomi ini melibatkan pertambahan peluang pekerjaan, penggunaan yang meningkat, pelaburan asing serta pengangguran dan kemiskinan yang berkurang. Kedua adalah kesaksamaan di mana ekonomi yang dibangunkan dapat diterima oleh semua orang serta memperolehi manfaat daripada pembangunan ekonomi tersebut. Ketiga adalah kecekapan dalam perancangan atau pembangunan ekonomi yang dirancang. Objektif yang seterusnya adalah di mana aktiviti sosial perlulah selaras dengan pembangunan mampan yang dirancang. Objektif ini melibatkan kuasa yang dipegang oleh pemerintah di dalam membuat serta menggubal undang-undang penyertaan daripada semua pihak dalam aktiviti yang dilaksanakan dalam pembangunan mampan, identiti kebudayaan yang harus dikekalkan serta membangunkan pembangunan institusi. Objektif yang terakhir adalah dari segi ekologi di mana objektif ini menekankan pemeliharaan serta pemeliharaan dalam alam sekitar agar tidak terjejas. Objektif ini merangkumi keupayaan menampung pembangunan yang dirancang serta kepelbagaian di dalam segala bentuk pembangunan agar ekologi yang telah disedia ada tidak terjejas dan terancam. Seperti yang anda sudah lihat, pembangunan lestari adalah sesuatu yang penting untuk generasi semasa dan untuk generasi akan datang. Pada pandangan kami, apa yang kami dapat simpulkan adalah pembangunan lestari bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam penggunaan sumber-sumber semula jadi supaya dapat dinikmati tanpa merugikannya dan memastikan penggunaan sumber-sumber semula jadi mencukup buat masa kini untuk generasi semasa dan masa depan untuk generasi akan datang bagi manfaatkan semua jenis kehidupan di Malaysia. Oleh itu, pembangunan lestari amat bergantung kepada 3 faktor, iaitu yang pertama, pemeliharaan yang bermaksud usaha memulihkan sumber alam semula jadi dengan bijak dan sistematik supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Yang kedua, pemeliharaan yang bermaksud usaha mengekalkan keadaan asal sumber-sumber alam semula jadi daripada musnah. Yang ketiga, kesejahteraan manusia dan ekosistem secara bersama. Namun, petunjuk dan bukti empiris menunjukkan bahawa pembangunan lestari masih jauh lagi untuk dicapai kerana pencemaran alam sekitar yang berpunca daripada manusia seperti kilang dan sebagainya, kepupusan sumber, degradasi alam sekitar, peningkatan sisa, kemiskinan, penurunan kualiti hidup dan sebagainya terus mengancam kelestarian alam sekitar dan kehidupan. Kesimpulannya, pembangunan mampan adalah perancangan pembangunan yang tanpa menjejaskan alam sekitar. Bagi melaksanakan proses pembangunan mampan ini, memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Seperti yang diketahui, pembangunan yang dilaksanakan melibatkan kepada 3 tahap, iaitu dari segi ekonomi, seperti membasmi kemiskinan, sosial seperti mengurangkan gejala negatif yang berlaku di kalangan masyarakat kini, dan terakhir adalah dari segi alam sekitar yang melibatkan mencegah pencemaran serta memelihara dan memelihara sumber semula jadi yang sedia ada agar dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Oleh itu, pembangunan mampan perlulah dilakukan dan dilaksanakan dengan segera bagi bertujuan bagi menyelamatkan negara daripada terus menghadapi pelbagai masalah yang bakal mendatang pada masa akan datang. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.